InsyaAllah kita tunggu seminit lagi lah, no? Sebab dekat 9.40 hari tu tadi. Jadi kita ada kawan-kawan kita ni, sahabat-sahabat ni, sahabiah daripada Ansar Johor, pertubuhan yang kita baru tubuhkan, alhamdulillah, dalam rangka untuk sama-sama kita melakukan persiapan akhir zaman bersama dengan sunnah Nabi, sunnah dakwah, sunnah tarbiyah dan sunnah berjuang, untuk membantu semua, termasuklah yang bukan Islam pun, insya-Allah. Jadi kita bersama-sama dengan Johor, insya-Allah, barakahlah sikit malam ni. Live malam ni kita ada ramai, ada yang anak-anak pun ada, kan, insya-Allah. Boleh kot, insya-Allah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang dihormati sekalian tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin, hadirat, sama ada yang di hadapan saya, yang bersama-sama dengan saya di sini di Johor, di Rest House Ansar, pertubuhan Ansar, dan juga bersama-sama dengan tuan-tuan puan yang berada di seluruh alam maya. Kita berada di virtual bukan virtual live, virtual apa, alam maya, insya-Allah. Jadi insya-Allah, sebelum kita memulakan, marilah sama-sama kita pelan-pelan mengucap kalimah syahadah sama-sama. Orang yang tengah makan tak apa, boleh makan pelan-pelan ucap. Dan yang ada sama-sama kita mahu mewajibkan diri kita. Kita kena mewajibkan diri kita untuk mentajdidkan iman kita, mentajdidkan akidah kita, mentajdidkan penghayatan kita dengan Islam. Jadi untuk itu kita kena mentauhidkan Allah nombor satu. Jadi kita latihan dia, kita sentiasa bermulakan sesuatu dengan dipanggil adab. Adabnya apa? Kita bersyahadah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Insya-Allah syahadah ni kita akan talkinkan kepada semua sisi dalam siri tamrin yang kedua. Siri tamrin yang kedua, daurah yang kedua, di mana di dalam syahadah itu kita akan beri kepada semua yang hadir itu untuk mendapatkan syahadah daripada kita pada zaman kita ni sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bincang sikit tentang amalan-amalan dia, tentang kaifiat-kaifiat dia, insya-Allah. Jadi inilah perkara yang pertama sekali, yang sebenarnya mengisi hati kita sebagai seorang mukmin di akhir zaman. Akhir zaman, kalau kita tidak ada syahadah dalam hati kita, maka kita akan hanyut. Dan hanyut ni bukan hanyut sikit-sikit ni.
hanyut sampai kena makan, sampai kena tangkap, kena zalim, mungkin kena bunuh, dan lebih mudarat lagi, hanyut dan menjadi hamba makhluk, menjadi hamba Dajjal, menjadi hamba kepada tentera Dajjal. Itu hanyut yang paling besar sekali. Sesat dalam kehidupan, sama ada sesat dalam bentuk pemikiran, sesat dalam bentuk akidah hatinya, ataupun sesat dalam bentuk dia punya perbuatan dia, lidah dia. Jadi inilah yang kita nak kena sama-sama faham. Dan insya-Allah pada malam ni kita nak tengok satu perkara tentang kebangkitan, solusi kebangkitan, dan kita akan cuba melihat sedikit tentang perkara-perkara yang akan berlaku berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam ni kita akan fokus kepada tajuk yang kita sebut sebagai ibrah daripada realiti yang ada bersempena dengan hadis-hadis Nabi. Yang pertama sekali, tuan-tuan dan puan-puan, pertempuran antara al-haq dan batil ini akan berlaku, sedang berlaku, akan berlaku. Maksud akan berlaku ni, dia akan menjadi lebih dahsyat, paling dahsyat. Jadi akhir zaman ini kita akan berhadapan dengan kemuncak pertembungan di antara al-haq dan batil. Dan pertembungan al-haq dan batil ni bukan sekadar sembahyang tak sembahyang, ataupun orang tu pergi masjid tak pergi masjid, ataupun orang tu ada janggut tak ada janggut, ataupun orang tu guna dinar ke tak guna dinar. Dia pertembungan dia yang lebih besar sekali ialah apabila hati itu akan rosak, dan akhirnya sama ada khilafah Islamiah, negara Islam akan tertegak, ataupun khilafah Dajjal akan tertegak, khilafah syaitan, iblis akan tertegak. Ada dua je. Jadi sinilah kita lihat dalam pada hari ini kita ingin melihat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang beberapa perkara. Antaranya ialah tanda-tanda keluarnya Dajjal. Antaranya lah, yang pertama saya baca ni, Umran Baitul Maqdis, Kharabul Yathrib, wa Kharabul Yathrib, Khuruj al-Malhamah, wa Khuruj al-Malhamah, Fathul Konstantiniyah, wa Fathul Konstantiniyah, Khuruj ad-Dajjal, atau kama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang saya buat sahih, tuan-tuan. Hadis sahih ni Imam Daud. Umran ni apa? Kemajuan, pembangunan, kepesatan Baitul Maqdis. Kepesatan, kemajuan, pembangunan Baitul Maqdis itu adalah tandanya Kharabul Yathrib, runtuhnya Madinah. Yathrib ni Madinah. Jadi bila Baitul Maqdis naik, Madinah jatuh. Ini Nabi sebut. Jadi sekarang pun dah nampak dah apa yang jatuhnya ni. Kalau di Baitul Maqdis, kita tahu sekarang ni mereka dalam proses untuk membangunkan rumah-rumah. Sebab itulah semalam kemarin kita ada buat satu perhimpunan ringkas. Bukan perhimpunan lah, tak ramai, kita tak boleh beramai SOP Jadi kita bawa lah beberapa orang wakil-wakil NGO untuk menghantar memorandum sebagai tanda bantahan. Bukan kita nak melutut, nak tunduk pada mereka. Jangan melutut. Dayus orang beriman melutut pada mereka ni. Jadi kita pergi untuk membina kesedaran bagi umat ingat baliklah. Sebenarnya itu yang sebenarnya. Jadi kita lihat bagaimana mereka membangunkan kota, taman-taman, rumah-rumah orang Yahudi ni dibangunkan. Dia akan menjadikan Baitul Maqdis itu, ataupun dikata Jerusalem itu sebagai tempat yang moden, sebagai ibu negara kepada Yahudi seluruh dunia. Ibu negara Yahudi seluruh dunia, iaitu mengembangkan agama syirik. Apa dia agama syirik? Antaranya agama Millah Abraham, agama yang menggabungkan antara Islam dengan Kristian dan dengan Yahudi antaranya. Jadi itu agama-agama. Jadi apa yang Nabi gambarkan Umran ini, kepesatan Baitul Maqdis nak dijadikan pesat tadi tu. Pesat bukan maknanya hanya sekadar bangunan saja, tak. Pesat maknanya dari sudut agama juga, dari sudut akidah juga, dari sudut iman juga. Jadi dia akan bangunkan akidah pluralisme agama-agama. Dan
Kharabul Yathrib, kehancuran Yathrib tu, kita kata mana hancur? Tak ada perang apa dekat Madinah. Kehancuran ni kan, yang paling utama sekali, yang paling penting sekali yang kita kena faham, hancurnya sunnah, hancurnya akidah. Jadi lepas ni kita akan nampak apa yang dah berlaku di Saudi ni akan masuk ke Madinah ni. Dia mula nanti. Dia mula sikit. Akan berlaku kezaliman. Juga akan termasuk juga mereka akan mula meruntuhkan perkara-perkara yang nak runtuhkan. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepesatan Baitul Maqdis, kebangkitan, pembangunan Baitul Maqdis, tanda Madinah runtuh. Runtuh Madinah. Madinah akan jadi runtuh disebut. Dan kemudian runtuhnya Madinah itu, selepas keruntuhan adalah tanda kepada Al-Malhamah. Tanda pada perang. Malhamah ni perang. Perang. Dan wa khurujul malhamah, keluarnya peperangan itu, Fathul Konstantiniyah, iaitu akan menjadi tanda pada pembukaan kota Konstantinopel. Istanbul kan, Istanbul. Dan wa Fathul Konstantiniyah itu pembukaan Konstantinopel itu, wa Fathul Konstantiniyah itu khurujul Dajjal, keluar Dajjal. Jadi apabila Turki, Istanbul besok dibuka ni maknanya Islam berkembang. Fathul Mekah, istilah Fathul ni pembukaan kota Mekah. Fathul Mekah ini maknanya Mekah menjadi dikuasai oleh Islam. Jadi bila Fathul Konstantiniyah ini maknanya Istanbul mula dimasuki dengan dakwah, Quran, tarbiyah. Macam mana sekarang kita dah mula nampak. Dulu kalau nak tengok pornografi ke Turki ni, bukan tak payah beli majalah-majalah khusus. Surat khabar pun ada orang telanjang sebelum ni. Sekarang ni pun ada, tapi dah kurang kan. Sekarang ni susah nak cari, malu. Orang yang sekular dah sampai maksimum ni, dia tak boleh nak pergi dah. Dia kata dia dah dapat semua, jadi nak apa lagi kan. Lalas patah balik Islam. Sekarang ni dah patah balik Islam. Jadi kita lihat sini pembukaan Konstantinopel, Istanbul lah maksudnya. Konstantinopel ini tanda khuruj Dajjal, Dajjal akan keluar. Jadi apa yang kita perhati ni semua ni semua Nabi dah sebut dah. Jadi semalam kita kata mereka meruntuhkan rumah-rumah orang Palestin. Mereka meruntuhkan, merobohkan, membinasakan ladang-ladang orang Palestin. Mereka buat macam-macam. Macam runtuh tak, mereka nak bina atas keruntuhan itu tamadun agama Dajjal. Jadi di sinilah Nabi menggambarkan bagaimana akan tanda keluarnya Dajjal. Jadi Dajjal nak keluar dah ni. Dajjal nak keluar. Bila? Wallahu alam. Kemudian satu hadis Nabi SAW yang lain yang saya nak sama-sama kongsikan dengan tuan-tuan. Tuan-tuan dengar sungguh-sungguh lah. Saya cerita ni, lepas ni kita tengok realiti. Yakunu tilafun 'indal maut khalifah. Fayakhrujul dajjal min ahli al-Madinah khariban ila al-Makkah. Fayatihi nas min ahli al-Makkah fayakhrijunahu wa huwa karihah. Saya bacakan dia punya makna lah, kot panjang. Banyak hadis panjang Saya baca mana. Ini pun hadis sahih juga, Imam Daud juga. Yakun ikhtilafu inda mautil khalifah. Bakal berlaku ikhtilaf, perselisihan, pergaduhan, perbezaan pandangan indal maut khalifah, apabila berlakunya kematian seorang khalifah. Jadi apabila seorang ketua mati, khalifah tadi, maka akan berlaku perselisihan, kata Rasul SAW. Lalu fayakhruj rajulun min ahli al-Madinah, maka selepas itu muncullah seorang rajul, laki-laki daripada ahli Madinah, orang-orang Madinah, rakyat Madinah. Jadi orang Madinah. Siapa laki-laki ni yang dimaksudkan? Al-Mahdi. Al-Mahdi. Kemudian digambarkan oleh Rasulullah SAW, maka dia lari ke Mekah. Oleh kerana berlaku perselisihan semua tu, maka dia dari Madinah pergi ke Mekah. Kemudian dia didatangi oleh penduduk Mekah, lalu membawanya keluar dari rumah. Jadi bila sampai ke Mekah, penduduk Mekah kenal dia. Ni orangnya ni, Mahdi ni. Maka dia bawa keluar. Dan beliau lalu dibai'ah di antara rukun Hajarul Aswad dan makam Ibrahim.
Maka selepas itu datang pula pasukan daripada Syam. Lepas dia berbai'ah, dibai'ahkan dengan dalam menurut Imam Suyuti, dalam kitab dia menggambarkan 313 orang ni orang pertama. Golongan yang pertama 313 orang yang berbai'ah dengan Al-Mahdi tadi. Kita akan tengok hadis lain lagi sekejap lagi insya-Allah. Kemudian selepas itu datang satu pasukan dari Syam, dari Syria dan sebahagian Syam ni, Syria, Palestin, Jordan tu Syam. Itu pasuk Syam, Lebanon Dan untuk memerangi beliau, lalu bumi menelan mereka ketika sampai di Baida, maka mereka ditelan oleh bumi, berlaku terbenamnya tanah. Maka apabila manusia melihat peristiwa itu, setelah terbenamnya tentera yang nak menghancurkan tentera Al-Mahdi 313 orang yang pertama berbai'ah tadi, maka dia kata ni satu yang kita nak kena tengok fa iza ra'yal nas, apabila manusia melihat akan perkara demikian, zalika atahu abdal Syam wa asaib al-Iraq fayubayu'unah. Apabila berlaku pembenaman tentera-tentera daripada Syam yang nak memerangi Al-Mahdi dan pasukan dia tadi, 313 orang yang pertama, maka manusia melihat, maka datanglah atahul abdal, iaitu aulia abdal. Abdal ni gelaran kepada mereka yang ada kekuatan untuk bersama dengan Al-Mahdi. Dia bukan orang biasa ni. Kemudian akan datang daripada Syam dan sebahagiannya asaibu bil Iraq, daripada Iraq, pasukan daripada Iraq yang akan berbai'ah dengan dia. Maknanya kita lihat apabila berlaku tenggelam aja tentera Syam tadi tu, tentera Syam yang mula-mula nak menghancurkan Sufyan ni, setengah hadis kata, maka orang Islam akan datang kumpul. Yang Nabi sebut ni daripada Syam juga, daripada Iraq. Kemudian ada hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, akan berperang tiga pihak di sisi Kaabah. Maknanya kata Nabi SAW akan berperang, akan berperang. Nabi gunakan perkataan perang ni, yaqtatilu inda kanzikum salasa, akan berperang dalam tiga pihak akan berperang di sisi Kaabah, yang memimpin Kaabah. Kulluhum, semua itu adalah anak raja, Ibnul Khalifah, semua anak raja, maknanya keturunan raja. Kemudian tidak ada seorang pun yang bakal beroleh tahta, seorang pun tak dapat menang. Maka kemudian selepas itu muncullah panji hitam dari timur. Summa tadru'ul ra'yatu saud min qabl al-masyriq. Timbul daripada timur, panji hitam. Dan kemudian maka mereka memerangi kamu dengan peperangan yang kamu tidak pernah hadapi, memerangi orang Arab, maknanya berlakulah pertempuran antara orang beriman tadi dengan orang yang tidak beriman. Maka sekiranya kamu sempat dengannya, tengok orang yang beriman tadi itu, fabayu'uh, kamu berbai'ahlah dengan dia, kamu ikat diri kamu dengan dia, walaupun kamu terpaksa merangkak di atas salji. Maknanya Nabi kata pergi yang mampu lah, yang tak mampu tak apalah kan, yang mampu. Kurang lebih 12,000 orang yang ditalkinkan dengan syahadah menurut ulama-ulama Nusantara yang terdahulu daripada kita, yang akan mendapat kalimah syahadah. Yang pergi itu dia dah ada kalimah syahadah yang dibai'ahkan, yang ditalkinkan. Itu sebahagian ulama-ulama Nusantara dia menguraikan benda ni lah. Ini bukan hadis Nabi di huraian. Kemudian lepas itu, walaupun terpaksa, kenapa? Kerana dia lah fa'innahu khalifatullah al-Mahdi, kerana itulah khalifah Allah al-Mahdi. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Baik, daripada hadis ni kita cuba tengok sikit. Tadi malam ni saya nak sebut peristiwa Mahdi ni dah hampir sangat hampir. Kenapa? Sekejap lagi saya sebut. Nak sebut sini, Mahdi yang pertama daripada hadis-hadis tadi tu yang kita baca tadi adalah orang Madinah. Dari Madinah. Dia bukan daripada Indonesia, bukan daripada Pakistan, bukan daripada Malaysia. Daripada Madinah.
Jadi ada orang kata Mahdi ni daripada Morocco pun ada juga, Maghribi daripada Syam pun ada juga, tapi tinggal di Madinah, daripada Palestin di Madinah, tapi dia berada di Madinah, dia bukan tinggal di Johor Bahru. Kalau duduk kat Johor Bahru tiba-tiba kata saya lah Mahdi, bukan Mahdi, itu Mahathir, ada R belakang dia. Jadi kalau Mahathir betul daripada Malaysia, tapi kalau Mahdi bukan. Jadi yang pertama sekali dia merupakan penduduk Madinah kan. Daripada hadis sahih, no? Hadis sahih. Kemudian beliau meninggalkan kampung halaman dia ketika berlaku perang, berlaku pertempuran antara 3 anak khalifah tadi. Maka bila berlaku je kemangkatan khalifah tadi, berlaku perebutan kuasa, maka dia nak selamatkan diri dia. Bukan kerana dia nak jadi Mahdi, bukan. Dia nak selamat, dia lari. Nabi sebut lari. Lari ke Mekah. Kenapa? Mekah ni ialah satu tempat yang dah Allah SWT jamin keamanan. Banyak tempat dalam dunia ni yang paling aman sekali Mekah, yang telah dijamin. Jadi maknanya dia nak pergi Mekah. Orang bergaduh-bergaduh ni, ada bunuh, ada apa sebagainya, dia tak nak, dia pergi Mekah. Dia nak pergi ke Masjidil Haram. Jadi maka di situlah akhirnya dia diangkat, di bai'ah. Dia bukannya pergi Mekah supaya dia dilantik, majlis pelantikan, bukan, tak ada. Tak ada. Tapi dia diangkat. Jadi satu, akan berlaku perselisihan kematian seorang khalifah, kemudian mengakibatkan zahirnya Al-Mahdi, dan kemudian pasukan Syam akan datang, kemudian dia akan ditenggelamkan oleh Allah di Baida, dan kemudian lepas itu hadis juga akan datang kumpulan-kumpulan taifah dari seluruh dunia. Sebab itu nombor 4 ni tuan-tuan, jangan taksub dengan jamaah kita. Kita rasa kita yang paling betul. Jamaah aku ni yang paling lama di Malaysia, jadi semua kena ikut aku, ikut kami. Kenapa? Kami paling lama, kami paling banyak ulama, dia kata. Kami paling banyak orang alim. Kami paling banyak semua. Jadi kita nak paksa orang ikut kita, jangan. Sebab Nabi gambarkan akan ada taifah, dia kelompok-kelompok ni. Jadi kita kena berlapang dada dengan semua orang, cari jalan toleransi, bersatu, berkasih sayang. Macam itu. Jangan kita pula gaduh sama kita. Kenapa? Aku lebih betul daripada engkau. Jamaah aku jamaah dakwah. Jamaah yang ni pula jamaah tarbiyah. Yang ni pula jamaah jihad. Jadi macam-macam, padahal dakwah tarbiyah jihad itu satu. Kena melengkapi. Jadi setiap kumpulan pula digambarkan akan berjanji setia secara syarak dengan pemimpin dia. Jadi apabila munculnya Mahdi tadi, semua tadi akan bergabung. Jadi kita ni hebat macam mana pun kumpulan kita ni, ramai macam mana pun kelompok kita ni, sikit macam mana pun kita, kalau kita betul-betul ikhlas, beriman, ada Islam, hidup bersama Quran, tarbiyah, nak pegang Islam dengan genggaman yang kukuh macam bara, kita pegang bara, maka Allah akan gabungkan balik semula. Jadi jangan bimbang, tak apa. Yang seorang namanya sebut nama kau sensitif pula. Jadi kita jangan buruk sangka dengan orang, baik sangka, kasih sayang. Yang namanya apa? Hari ni kalau dari sudut politik pun dah pecah banyak politik lah. Sebut politik dulu, politik orang kenal. Yang pertama bernama PAS, yang kedua bernama PAN, yang ketiga bernama ada lagi Amanah PAN. Amanah, PAN tu Amanah, sorry. Lepas tu yang bernama UMNO. UMNO pun kat Islam juga. Kami pun nak negakkan Islam, dia kata. Kemudian apa lagi? Bunga PBM, bukan bangsa Melayu, bangsa Malaysia. Persatuan Bersatu, Parti Bersatu. Melayu belaka. Kan? Jadi kita lihat, itu dari sudut politik, dari sudut NGO pula, ada NGO pula. Dari sudut gerakan Islam pula, ada gerakan Islam pula. Kan? Yang bernama I, yang bernama H, yang bernama macam-macam nama. Jadi gerakan Islam ada. Kan? Jadi masing-masing ada. Nabi kata apa? Siapa yang ikhlas, siapa yang bersih tarbiyahnya bersama Quran, hidup nak menegakkan Islam, maka mereka akan bersatu di bawah satu kepimpinan. So jangan gaduh, tak apa. Lagi ramai, memang biasa ramai anak-anak akan berterabur bila bapak tak ada. Biasalah mak tak ada. Jadi sekarang bila bapak ada, besok Imam Mahdi ada, semua bersatu. So jangan kita gaduh. Bekerjasama, berlapang dada. Tak kira siapa kita. Jangan kita beza-bezakan. Kita beza-bezakan, kita ikut harus syaitan. Maka di dalam hal ini Al-Mahdi akan menyatukan. Baik, soalan.
Bukan saya tanya soalan. Saya nak bagi soalan. Apakah ini masanya? Apakah ini masanya Mahdi akan keluar? Apakah ini saatnya? Dalam keadaan ini, apakah sekarang ini menepati apa yang Nabi sebut? Ini soalan dia. Orang duk gambar. Okey, pertama sekali isu Mahdi. Mahdi ni, hadis tentang Al-Mahdi ni mutawatir, sahih. Ada banyak. Jadi kita kata jangan menolak lah. Siapa yang menolak ni maknanya masalah akidah. Dan kita bukan tunggu dia tak buat kerja. Sebab tu Nabi gambarkan ada kelompok-kelompok. Sebab kelompok tu dia dah bekerja dah sebelum Mahdi datang. Dia dah ada dakwahnya, dia dah ada tarbiyahnya, dia dah ada perjuangan dia, dia dah baiki diri dia, dah baiki ibadah dia, dah baiki ukhuwah dia, kerja sama-sama, bentuk satu gerak kerja Islam dan sebagainya. Jadi dia dah bekerja dah. Dah buat dah. Bila Mahdi datang, Mahdi cuma satukan je. Menyatukan. Mahdi bukan dakwah. Mahdi tak buat dakwah. Mahdi dah tak ada tarbiyah dah. Masa tu dakwah tarbiyah tak ada. Jihad je. Jadi Mahdi satukan, kita tegakkan semua Islam. Itu je tugas Mahdi. Jadi Mahdi bukan kerja dakwah. Dakwah kita. Kita kena buat. Kita kena tarbiyah. Jadi Mahdi sampai, dia cuma talqinkan semua. Dia siapa nak berjanji setia dengan dia, mari ucap semula kalimah syahadah. Kalimah syahadah ucap semula. Betul-betul kan syahadah kita ni, ucap kalimah syahadah itulah janji dengan Allah dan janji dengan pemimpin Islam. Kemudian kita nak ambil Islam saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah tu Islam saja. Maknanya bila kita dah nak tegakkan iman dan Islam saja, masa tu mari kita pergi. Siapa pun yang menghadap dia, siapa pun yang berdepan dengan dia akan dia tentang. Macam dengar suara sendiri je. Baik. Jadi soalan kita, apakah ini masanya? Ini malam ni kita tanya ni. Sebab sekarang ni dah mula ramai orang sebut pasal Imam Mahdi ni. Ada orang kata pasal satu pandangan kan, siapa yang paling banyak bermimpi jumpa Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dialah Al-Mahdi. Ada satu pandangan. Jadi maka hari ni orang berkata oleh kerana dia jumpa Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak kali dalam mimpi dia, dan dia menceritakan pada orang mimpi dia, maka orang tahu dia ni orang yang paling rapat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dialah Al-Mahdi. Ada pandangan begitu. Jadi yang pandangan yang begini ni tidak ada nas. Tak ada nas. Tak ada Nabi hadis kata apa? Di akhir zaman nanti, apabila seorang tu banyak mimpi aku, maka dialah Mahdi. Tak ada. Ciri-ciri Al-Mahdi tidak ada yang banyak mimpi. Tak ada. Yang banyak bekerja, berilmu, tak ada. Dia seorang yang alim, ilmunya. Dia bukan bodoh. Mahdi ni dia seorang pemimpin yang berwibawa. Orang kenal dia. Akhlak dia macam akhlak aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhlak dia macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia orang yang ditarbiyah. Orang yang berdalam dakwah, orang yang berdalam perjuangan. Dia bukan orang saja-saja, tapi dia tak mengaku dia Mahdi sebab apa? Dia bukan orang yang mengaku-ngaku. Ni hari masalah ni orang mengaku-ngaku. Kalau tak ada apa-apa dia mengaku. Jadi cek balik kalau ada orang mengatakan dia Al-Mahdi. Jadi nak kena cek balik. Jadi apakah saat ini? Jadi daripada hadis tadi kita melihat contohnya satu hadis yang lain ni, Ibn Majah menyebut tadi tentang akan ada 3 orang yang berperang pada perbendaharaan sesuatu yang berkaitan dengan kekayaan, jawatan, sebagainya di sekitar Kaabah, dan semua itu anak khalifah. Tidak ada yang menang melainkan satu orang, iaitu munculnya bendera hitam daripada sebelah timur. Kamu akan memerangi kaum Arab dan sebagainya. Hadis tadi dah lebih kurang. Kemudian itulah khalifah. Jadi hadis ini menyebut pada kita, yang pertama tanda-tandanya kata Nabi akan berlaku perselisihan, merebut kuasa, merebut harta dunia di mana yang berhampiran dengan Kaabah. Jadi siapa dia? Iaitu raja ataupun yang memerintah, yang menguasai Mekah. Macam itu. Jadi nombor 1, bukan semua tempat orang anak-anak raja bergaduh nak tengok. Tak, kita tengok yang ada di Kaabah. Maknanya Mekah ni Saudi. Jadi malam ni kita nak tengok Saudi. Macam mana? Apa berlaku kat Saudi sekarang? Macam-macam berita angin. Berita angin pun je, berita tak angin pun je. Jadi penguasa yang dimasuk kat sini adalah Mekah. Maka Mekah ni siapa yang berkuasa sekarang? Adalah keluarga Saud.
Keluarga Saud. Di bawah King Abdul Aziz dulu. King Abdul Aziz ini, King Abdul Aziz ataupun Raja Abdul Aziz Ibnu Saud telah meninggal dunia. Dialah seorang sultan daripada Najd. Dia sebut Najd ni orang sebelah Saudi yang kata jangan kamu pandang negatif dengan Najd, dia kata. Walaupun Nabi kata apa? Akan terbit kan tanduk syaitan daripada Najd, Nabi sebut. Tanduk syaitan. Jadi sebagai ulama kata inilah sultan je ni yang tanduk syaitan ni. Jadi jangan terbit. Tapi kita dah nampak tanduk syaitan sekarang ni. Dekat-dekat dengan Kaabah. Ada nampak? Menara jam tu perasan tak macam tanduk syaitan? Nabi sebut dah. Daripada mana tu? Najd. Wallahu a'lam. Kita pun tak tahu. Kita agak-agak gitu-gitu saja. Marah orang Mekah nanti. Baik. Jadi penguasa Mekah maknanya sekarang ni ialah King Abdul Aziz. Yang telah menang dalam peperangan Mekah pada 5 Disember 1924. Ingat tak tahun 1924? Kan? 1924 tu bulan Mei. Bulan Mac ke bulan Mei? Bulan Mac. Bulan Mac Amirul Mukminin yang terakhir dipecat Sultan Sultan Majid ataupun Abdul Hamid yang kedua dipecat. Maknanya tak ada dah khalifah masa tu. Daulah Islam dibubarkan pada bulan Mac. Bulan Disember Saudi dibina. Kemudian 1935 dia isytihar sebagai independen. Independen daripada siapa? Independen daripada Osmania. Jadi rupanya dia nak independen daripada Osmania, daripada khalifah. Jadi nak sebut kat sini keluarga sultan daripada Najd yang merampas. Dia merampas daripada kepimpinan mana? Siapa yang memimpin Mekah sebelum tu dia bawa Osmania? Siapa dia? Keluarga Bani Hashim. Bani Hashim ni keluarga Rasulullah SAW yang memimpin Mekah. Jadi dia tak mau, dia ambil alih. Dia bukan itu saja semua. Dan dia mengambil alih dengan sokongan British. Bila sebut British ni kita tahulah belakang ni siapa? Zionis. Ini lepas ni tak boleh nak buat umrah dah. Bukan dia yang bagi kita buat umrah, Allah yang bagi kita buat umrah kan. Berapa nak takut? Maka jadilah dia penguasa Mekah adalah keluarga Saud. Dan hal ini bila sebut penguasa Mekah, Saudi. Keluarga Saud. Jadi kerana apa? Kerana dia dah menang, dia dah bertukar, dia dah memimpin Haramain, dia dah memimpin. Jadi Arab telah bertukar kepada Saudi Arabia. Jadi Arab pun dah bertukar kepada Saudi Arabia. Maknanya Arab ni adalah negara Saudi. Saudi ni siapa? Saudi ni keluarga dia lah. Jadi sebenarnya kita ni nak pergi haji, nak pergi Mekah, kita minta belas ihsan Sultan Najd. Kita minta belas ihsan daripada keluarga Saudi. Kalau Saudi kata okey diluluskan baru boleh. Kalau tak lulus tak boleh. Kenapa tak lulus? Kerana kamu duk cakap pasal sultan tu tak boleh. Allah. Arab tak nafikan dan tak mengiyakan. Tak faham. Maka hadis-hadis menyebut tentang penguasa ialah Saudi. Jadi kita tengok tu. Jadi ada orang kata bukan dan sebagainya, terpulanglah. Jadi kemudian lepas itu bila berlaku perselisihan, maka akan keluarlah seorang laki-laki yang akan melarikan diri ke Mekah. Nabi guna perkataan melarikan diri, maknanya apa? Dia takut, dia nak selamatkan diri dia pergi Mekah. Baik, jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan, pengasas kepada Saudi Arabia adalah King Abdul Aziz, Raja Abdul Aziz. Pada tahun 1924 dia mengalahkan Bani Hashim dan juga orang Islam yang lain. Orang Islam pertahankan Mekah, kalah. British masuk bersama dengan dia dan kemudian selepas itu dia pun menjaga sampai sekarang. Baik. Jadi bila Abdul Aziz jadi raja, maka lepas tu siapa ganti dia? Anak-anak dia. Habis anak-anak dia, mati semua anak-anak dia, tak ada dah, baru cucu-cucu dia. Habis cucu mati semua, baru cicit dia. Cicit ni tak sampai kot, tak sempat kan. Baik, jadi sekarang ni kita tengok Nabi kata mati khalifah dia maka ramailah dia punya yang mati-mati. Kita tengok contohnya yang besar-besar Contohnya King Faisal.
Matinya, wafatnya tu, meninggalnya tu tahun 1975. Kan? Lepas tu ada perang kat Lubnan pula. Perang Arab ni berkata lepas mati tu perang, kan? Tapi tak ada pula posisi anak raja, tak jadilah. Tak jadi. Kemudian lepas tu wafatnya ataupun meninggalnya Raja Abdullah pada 23 Januari 2015. Baik. 2015 kan, 100 tahun selepas Perang Dunia Pertama kan, 1914. 100 tahun tu. Tengok jadi pada pandangan sebahagian mereka yang menggaji, King Abdullah ni pun kan asbab kematian adalah kan dibunuh. Dibunuh. Ni sebahagian, tak semua. Sebab ada dia punya bukti juga kan. Baik. Tapi tak boleh nak cakap macam itu kuat-kuat, nanti kan susah yang lain. Jadi kenapa kita kata King Abdullah, lain king ada juga mati, tapi kita ambil yang dua ni sebab masa tu pun berlaku Arab Spring, gaduh juga, perang juga. Kan, perang juga 2015 tu masih lagi, maknanya ada lagi lah benda tu. Tetapi transisi kuasa lepas daripada King Abdullah kan aman, damai, iaitu King Salman sekarang ni. Raja Salman. Jadi tak ada bergaduh. Tak ada bergaduh-bergaduh. Belum lagi lah, maknanya bukan. Saya nak sebut sini no. Ini bukan cocok logi ni. Saya cerita pasal apa namanya sejarah ataupun yang fakta yang sekarang ni. Saya bukan cocok-cocok ni, tak ada cocok mana-mana. Jadi maknanya King Faisal meninggal 75, contohnya ada perang, tapi adik-beradik dia tak bergaduh nak berebut kuasa, tak ada. King Abdullah juga meninggal, walaupun perang gaduh Arab Spring lah macam-macam, tapi anak beranak dia tak bergaduh. Dia King Salman naik, tak ada bergaduh. Jadi dia punya adik-beradik tak bergaduh. Macam tu. Baik. Mungkinkah kali ini selepas King Salman, Raja Salman sekiranya meninggal dunia, maka tak ada dah anak-anak Abdul Aziz, tak ada, yang tinggal cucu-cucu dia. Ni level cucu ni. Ni tuan-tuan saya nak sebut ni malam ni. King Salman ada lagi ke tak ada lagi? Ada sat lagi sebut. King Salman dah meninggal ke ada lagi ni? Sat lagi disebut. InsyaAllah. Alamak padam. Baik. Jadi persoalan kita sekarang ni, kita nak tengok hadis tadi kan. Adakah berlaku kan timbul masalah dalam merebut tahta? Adakah berlaku? Maka kita lihat pada hari ini kan, realiti kepimpinan berlaku perselisihan. Pertama kali perselisihan antara waris-waris tahta untuk nak ambil, kalaulah King Salman meninggal, nak ambil tempat dia. Sebelum ni transisinya lancar, tak ada masalah. Tapi ni kali pertama ni. Ini yang saya nak cerita malam ni. Sebagai mukadimahnya. Baik, hari ini siapa sebenarnya menguasai Saudi Arabia? Ialah Muhammad bin Salman, anak dia. Anak dia. Dan dia berkuasa penuh. Kuasa penuh macam raja. Walaupun dia hanyalah seorang putera mahkota, Crown Prince. Dan kita lihat dia ini adalah merupakan putera mahkota kepada Saudi, Muhammad bin Salman. Kan? Tetapi kuasa dia seperti raja, raja penuh. Kenapa? Ni saya nak dedahkan kepada mereka yang tak tahulah. Yang tahu alhamdulillah kan. Yang tak tahu, rupa-rupanya King Salman ni dah lama sakit. Hampir 2 tahun tak keluar ke publik, tak jumpa orang. Heran kita kan, raja tak jumpa orang, macam duduk dalam penjara. Katanya sakit. Maka kali terakhir dia berjumpa dengan pegawai-pegawai tinggi Saudi pada Mac 2020. Mac 2020. Jadi sekarang ni dah berapa? 2020. 2 dah. 2 tahun lah. Tak, hampir 2 tahun. Sedangkan pada Januari 2020 dan Februari tu dia ada atur-cara masa tu. Contohnya ada atur-cara GCC, negara-negara GCC ni. Dia pergi, dia boleh cakap, boleh apa, sihat walafiat, okey je, tak ada apa. Raja Salman pada masa itu menghadirkan diri sehingga orang kata excellent, dia punya apa, kesihatan dia excellent. Tiba-tiba bulan 3 tak keluar dah, tak jumpa orang dah, sakit mendadak.
Tak tahu sakit apa. Dia sebutlah sakit kanser ni prostate kanser apa, sebutlah. Maka setelah Raja Salman tidak dapat menghadirkan diri dalam kepimpinan dia, dipanggil the king in absentia till death. Maka dia menjadi raja yang tidak tanpa kehadiran sehingga mati sampai hari ini. Jadi dia raja tapi dia tak boleh keluar. King in absentia, maknanya kalau kita ni tak pergi kerja 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu ni kena buang kerja dah. Jadi ni pasal dia raja, dia tak boleh dibuang. Maka sampai mati. Maka Raja Salman adalah raja pertama di dunia, raja tanpa kehadiran sehingga mati. Sebab dia tak ada penyakit, tak boleh sembuh. Maka jadilah Muhammad bin Salman anak dia, MBS, kita panggil MBS, sebagai the de facto king, raja yang dilantik secara automatik lah begitu. The uncrowned king, raja yang tidak ditabalkan. Dia raja tapi tidak ditabalkan. Maksudnya kuasa dia kuasa raja tapi tidak ditabalkan. Sejak tahun 2017. Ini saya nak cerita sikit latar belakang ni supaya kita nampak kaitan dengan hadis tadi. Kaitan dengan hadis tadi. Maka oleh kerana dia telah menjadi raja tetapi dia tidak ditabalkan jadi raja, maka banyaklah berlaku yang disebut sebagai perselisihan dan perbezaan dan pertembungan dalaman the Royal House of Saudi. Maknanya disebut ada internal dissent, iaitu perselisihan dalaman di dalam the top Royal House of Saudi, golongan-golongan yang tertinggi dalam keturunan raja-raja Saudi. Jadi oleh kerana dia jadi raja tanpa ni dan banyak juga benda yang dibuat, saya akan baca sekejap lagi. Ni catatan nota saya ni, maka dia menjadi raja yang tidak ditabalkan, yang paling banyak orang dispute apa? Tak setuju. Orang tak setuju dengan dia. Jadi ada tak hadis tadi tu perselisih? Ada. Okey, apa yang menyebabkan orang tak suka dia? Nombor satu, perkara kontroversi yang MBS buat, Muhammad bin Salman buat. Dia telah melakukan banyak perubahan besar dalam politik dan dalam agama, polisi-polisi negara. Contohnya apa? Tak pernah ada konsert, dia buat konsert. Bila dia buat konsert? Siapa ingat? Siapa pernah tengok? 2019? 2020? 2021 Disember 2020? 2021? Januari Jadi kaitan juga dengan hidup tak hidup Salman ni. Nanti kita kira balik. Jadi dia telah bagi menghalalkan konsert. Dia menghalalkan pergaulan haram sehingga dia kata ada pantai yang boleh buka aurat. Nak telanjang pun boleh gabung laki perempuan. LGBT, dia mengisytiharkan LGBT, dia tunjukkan, dia promote LGBT. Maksiat-maksiat, ada arak, ada sebagainya lah. Kenapa dia mahu menjadikan Saudi Arabia sebagai Eropah Timur? Jadi banyak polisi-polisi kerajaan yang sebelum ini dijaga oleh Saudi sendiri, telah dilanggar. Seperti liberal, dia nak liberalkan Saudi, dia nak sekularkan Saudi, dia nak pluralismekan, dia terima agama-agama. Dan dia menerima, malahan dia pernah cadangkan supaya Masjid Al-Aqsa dipindahkan ke tempat lain supaya tak bergaduh dengan Yahudi. Bagi je lah kat orang Yahudi tu, dia kata Jerusalem tu bagi kat Yahudi je lah, kita jangan gaduh-gaduh, kita agama toleransi. Maka dia kata pindahkan Masjid Al-Aqsa, kita namakan Masjid Al-Aqsa, pindah dekat tempat lain. Macam gitu. Jadi tak tahu macam mana dia fikir. Jadi kontroversi, banyak sangat kontroversi. Kontroversi yang kedua, apabila dia menangkap ulama-ulama yang ayah dia jaga, yang atuk dia jaga, imam-imam pun dia tangkap. Tengah baca khutbah dia tangkap. Kenapa? Sebab imam tu menyentuh tentang polisi-polisi yang telah dibuat oleh negara. Imam menyentuh, imam-imam sana, yang soleh-soleh ni cakap, dibunuh. Malahan ada yang dibunuh sekarang, yang digantung, ditembak, dipancung. Jadi yang kedua, dia banyak bunuh ulama. Ulama banyak bunuh, banyak yang kena tangkap, jangan cakap. Kemudian yang ketiga, dia telah melakukan perkara yang luar biasa pada tahun 2017, iaitu setelah dia dilantik oleh
oleh bapaknya sebagai Crown Prince, dia telah melakukan satu perkara, iaitu dia telah menangkap semua rival dia, semua pesaing-pesaing dia. Ini saya nak tengok sikit. Pada tahun 2017, dia telah pun menangkap 11 prince, 11 putera-putera raja, termasuk minister, menteri-menteri, termasuk juga kan wealthy tycoon, orang kaya. Semua orang kaya berpengaruh, semua anak-anak raja yang boleh jadi pesaing dia untuk dapat crown, dapat raja tadi, dan menteri-menteri ditangkap semua. Dan telah menjadikan hotel Ritz-Carlton di Riyadh sebagai penjara. Semua masuk kat hotel, dekat situ dia ditangkap. Dan kemudian mereka telah dituduh dengan tuduhan berbagai-bagai, berminggu-minggu duduk di dalam hotel tu, di penjara, di soal siasat, dipaksa, diugut dan sebagainya. Dan dia telah menubuhkan satu jawatan kuasa anti rasuah. Anti rasuah ni. Anti rasuah. SPRM. SPRM Saudi ya. Dan dia yang jadi ketua, dia pengurusi. Bukan Azam Baki, bukan. Dia tak bagi kat Azam Baki. Kalau kita kat Malaysia lah, dia Azam Baki kat sana lah. Jadi dia sendiri jadi pengurusi. Dia jadi buat komiti, dia pengurusi, dan dia nak dakwa semua. Dia hakim sebagainya, dia semualah. Jadi peristiwa ini telah menyebabkan kan top Royal House, Saudi House ni, kita kata golongan raja-raja, putera raja sebagainya, semua marah kat dia. Nampak perselisihan. Perselisihan. Jadi kita lihat di sini, memang tak pernah sebelum ni, tak pernah. Sebelum ni kalau anak raja mati seorang, adik dia ambil alih kan jawatan tu, lancar, tak ada gaduh-gaduh, tak ada apa. Ni sekarang ni baru ada ni. Ni kita kata kita nak kena tengok ni. Kalau betul Allah izin inilah masanya, maka tak lama lagi akan adalah pergaduhan, dan akhirnya berlakulah kan keluar laki-laki ni. Keluar laki-laki ni, majoriti kata dia sesat kecuali orang beriman. Maka masa tu siapa kita? Di mana kita? Jadi 2017 dia buat macam itu. Baik, saya nak buat sikit kronologi. Saya nak buat benda ni sebab apa tahu? Sebab kalau kita nampak perselisihan ni bukan main-main. Bukan main-main ni. Dan dia boleh menyebabkan kejatuhan Saudi. Dan jatuh Saudi, insya-Allah naiknya Al-Mahdi. Baik, kita tengok kronologi. 2015 Raja Abdullah mati. Raja Abdullah mati. Dia mati kena bunuh ke dia macam apa, tak apa, tak ada orang siasat. Kita pun tak tahu, tak nak tuduh siapa-siapa. Walaupun ada di dalam pengakuan-pengakuan yang dikeluarkan oleh ketua intelijen. Ketua intelijen kepada Saudi sendiri, Sa'ad Al-Jabri, telah mengeluarkan kenyataan bahawa dia pernah mendengar dan melihat Muhammad bin Salman telah mengatakan bahawa beliau nak mentarget, mensasarkan Raja Abdullah dengan cincin beracun, poison ring. Dia kata nak bunuh senang aja, salam dengan dia. Bila salam dengan raja tu, kena dia punya tu sikit, dia punya apa nama itu, daripada Rusia. Matilah dia lepas tu. Orang tak sedar pun, orang tak tahu pun, dia pun tak ada rasa apa-apa pun. Jadi benda tu masuk dalam darah. Tak lama lepas tu sakit jantung, tak lama lepas tu sakit kepala, sakit apa semua macam sekarang lah kan. Lepas suntik tak rasa apa, tak sakit, macam semut je gitu. Tak lama jantung sakit, pinggang sakit, kepala sakit, tiba-tiba naik basikal, meninggal. Tiba-tiba main bola, meninggal. Macam pernah dengar je kan. Ni Muhammad Salman pernah cakap pada dia punya intelijen dia. Ini didedahkan sendiri oleh mantan Sa'ad Al-Jabri nama dia. Dia mendedahkan di dalam satu rancangan yang di Amerika. Dan dalam pendedahan itu, kalau dia mendedahkan tu membahayakan dia kan. Buat apa dedah? Mesti benda tu serius. Dan dia ketua intelijen. Kalau kita macam ketua polis lah, bukan ketua polis ketua pengarah special branch. Tak payah sebut nama kan. Salah seorang yang merakam hari ni pun special branch juga kan. Tak apa, rakamlah. Jadi nak sebut kat sini kan,
Maka pada tahun 2011 meninggallah Raja Abdullah. Dia mati kena bunuh ke, dia mati sebagainya, itu kita tak nak, tak ni, tapi meninggal dunia. Maka daripada meninggal dunia itu, akhirnya maka dilantiklah ayah kepada Muhammad Salman ni, King Salman lantik. Nampak? Lantik. King Salman dilantik 2015 sebagai raja baru kepada Saudi Arabia. King Salman ni soleh. Kalau semayang dia jadi imam, dia hafal Quran 30 juz. King Salman. Ketika Bush datang, siapa nama? Obama datang ke Amerika kan. Tengah-tengah gitu azan, dia tinggalkan Obama. Dia pergi semayang. Dia kata Allahu Akbar, Allah lebih besar daripada Obama. Kan? Obama saghir kan. Obama tak ada apa, hamba, dia tak ada apa. Aku pergi semayang. Semayang gitu je. King Salman punyalah baik. Masa mula-mula saya tengok Allahu Akbar, kalaulah Allah izin dia betul-betul memimpin betul-betul ni kan 2015 kan, mungkin kan Islam akan berkembang dengan kekuatan Saudi yang ada macam-macam kan. Saudi tempat bersatunya umat ni. Di Mekah tu, di Madinah tempat bersatu umat. Jadi kalau orang Islam pegang, macam tu dia kata, kalau iblis ni kata apa? Oh ni tak boleh buat, tak boleh lama-lama ni. Tak boleh bagi lama kat dia ni. Bagi lama Palestin mesti lepasnya. Orang Malaysia mesti kaya-kaya je. Nak pergi haji bukan lagi 20%, 20%, tak 100% boleh pergi haji. Kan? Ini Salman yang ditakuti, dibimbangi oleh iblis, maka mereka pun mula merancang. Mulakan tahun 2015 itulah mereka telah merancang macam-macam. Maka kan, pada tahun yang sama kan, orang yang sepatutnya menjadi Tengku Mahkota lah, ataupun raja putera mahkota ini ialah disebut Ibn Naif, iaitu anak kepada Naif tadi bin Abdul Aziz, dan pada hari itu dilantik sebagai Crown Prince. Jadi maknanya Crown Prince yang sebenar ni bukan MBS. Crown Prince sebenar ialah Ibn Naif. Ni saya nak cerita ni, tuan-tuan. Saya cerita ni dari fakta, tuan-tuan boleh cek sendirilah. Kemudian selepas itu tuan-tuan, pada tahun 2015 berlakulah siapa MBS ni pula? MBS ni tak ada siapa-siapa. Dia cuma sebagai penolong kepada Crown Prince. Lebih kurang gitulah, membantu je. Tapi dia pegang jawatan. Kemudian agaknya lah, saya agak dipujuk bapa dia, pujuk, dia buat kes, dia buat apa sebagainya. Dia cakap Muhammad bin Naif ini ada apa-apa, maka tiba-tiba pada tahun 2017 dia dilantik sebagai Crown Prince oleh ayah dia. Jadi Muhammad bin Naif ditahan di istana dia, tak boleh keluar, pasport dia rampas. Macam siapa nama kena tu? Bosku kan. Bosku pasport angkat lah. Lebih kurang tu lah. Tuduhan rasuah. Jadi pada tahun 2017 bermulalah peranan dia sebagai raja MBS ni. Maka apa yang dibuat? Maka dia telah menahan, kita sebut tadi kan, 11 anak raja, termasuk minister, termasuk juga orang kaya-kaya kan. Bentalal pun kena. Orang terkaya antara yang terkaya di dunia pun kena tangkap, semua pakat kena tangkap. Dan kemudian dipaksa untuk mengaku dan sebagainya. Tuan-tuan saya sebut sini. Ini yang kita sedih lah. Sedih apa? Bin Naif ni telah dituduh dan kemudian telah dimasukkan dalam penjara dan kemudian telah diseksa. Telah diseksa dengan teruknya mengikut report laporan daripada akhbar dan juga daripada keluarga-keluarga yang terdekat dia pada masa itu. Maka dia telah dituduh dan kemudian akhirnya dia telah dipenjarakan, dinafikan hak untuk dapat doktor. Macam pernah dengar kat Mesir kan, Morsi sama lebih kurang. Dinafikan hak untuk dia dirawat dengan diabetik. Dia ada kencing manis, severe diabetic, severe depression. Dia dalam masa beberapa hari tu, mula-mula tu dia telah kehilangan 22 kilo. Tak payah pergi gym dah, 22 kilo hilang dalam penjara mula-mula. Kemudian dia menjadi seorang yang tak betul, mental disorder, siksaan yang dia kena, severe mental disorder, severe torture. Contohnya disebut sini kan, kakinya diikat, tangannya diikat, matanya ditutup berhari-hari.
tak bagi semayang apa semua. Dipukul, all over body dia ada bruises, ada bekas-bekas dipukul, tidak dibenarkan tidur tak bagi kan. Dan kemudian akhirnya dia digantung kan, kakinya ke atas diikat dekat ankle dia punya ankle, dia ikat gantung ke bawah dan berhari-hari sehingga Allah izin meninggal dunia. Dan kalau tak silap saya pada 9 bulan Mac 2020 meninggal dunia. Jadi dia meninggal dunia tapi tidak ditutup seolah dia hidup lagi. Jadi berita ni keluar. Jadi wartawan-wartawan penyiasat ni dapatlah maklumat ni. Dia orang keluarkan dalam dia punya kolom-kolom dia tu. Maka dia mati pun Muhammad Salman kata dia hidup lagi, dia masih ada dalam. Jadi orang tak tahu dia hidup ke dia mati. Ini Muhammad bin Salman punya kerja. Kemudian nak sebut kat sini tuan-tuan puan-puan rahmat Allah, bagaimana keadaan ini sehinggalah menyebabkan apa yang berlaku pada masa itu apabila dia telah meninggal dunia ataupun dia tak boleh mampu nak lidah atas tuduhan rasuah je kan. Minta maaf, bukan rasuah, pengkhianat negara, treason. They arrested and the charge of treason, pengkhianat negara. Ini patut bagi pada DJ tu, pengkhianat negara. Jadi treason, dan akhirnya dia telah meninggal dunia dalam penjara. Sampai sekarang dia cuba dispose. Baik, jadi kita lihat di sini pada 2015 dia mula merancang, dia kontrol semua orang-orang. 2017 ditangkap semua ketua-ketua, anak beranak, raja-raja ni yang bakal lawan dia ni, ataupun yang ada kekuatan nak lawan dia. Kalau bukan raja pun, bukan crown prince atau prince pun, orang kaya-kaya semua dia pegang belaka. Kemudian pada tahun 2017, kemudian pada tahun 2020 meninggallah, Allah izin, meninggallah dia punya yang pesaing dia yang paling terdekat, iaitu bin Naif. Baik. Pada masa yang sama, bermula dengan 2020 juga kan, 2020 juga King Salman tiba-tiba tidak boleh keluar daripada rumah, duduk kat dalam istana je, duduk dalam istana dia. Sekarang ni dia duduk di tepi laut, menghadap laut Mediterranean ni, di satu tempat nama Neom, bandar baru, duduk kat situ sekarang ni. Duduk menghadap, dia kata gitulah. Pada tahun 2020. Jadi 2020 ni dia memang habis MBS. Macam mana dia boleh buat begitu? Antaranya saya ingat lagi pada tahun 2019 saya ada di Mekah masa tu. Allah izin peristiwa ni berlaku, saya ada di Mekah. Saya nak pergi semayang Maghrib dengan Isyak, tiba-tiba polis askar semua kepung jalan nak masuk ke Masjidil Haram. Macam kepung lah, bukan kepung tak bagi orang masuk, tapi kepung, maknanya keliling. Tentera banyak, semua polis banyak masa tu. Saya tak apa hal ni, ada perang apa ke kan? Rupa-rupanya seorang yang bernama Major General Abdul Aziz Al-Fagham telah mati ditembak. Pada tahun 2019, 2019, setahun sebelum 2020 2019. Jadi Major General Abdul Aziz Al-Fagham ini telah dibunuh dan kemudian ditembak mati oleh kawan-kawannya juga. Di atas personal dispute, pergaduhan personal dia. Bayangkan, siapa Major General ni? Kalau kita ke orang biasa kena tembak ni biasa kan. Tapi ini Major General, dia ada bodyguard dia ada dia punya ni. Dan dia pun bukan, dia komando. Dia ketua komando. Senang-senang aja orang nak tembak dia kan. Baik. Jadi dia ni siapa? Dia ni adalah merupakan ketua kepada bodyguard King Salman. Jadi rupa orang yang jaga King Salman ni dibunuh dulu sebelum dia nak ambil King Salman. Jadi sebelum ketua dibuat apa-apa, dia punya bodyguard tu dibantai. Jadi yang syahid bukan ketua dulu, yang syahid ni bodyguard. Beruntunglah apa jadi bodyguard tu. Dia dikenali sebagai keepers of king. Dia yang menjaga raja-raja. Dia yang menjaga raja-raja. Pergerakan ke mana, dia jaga security, semua dia jaga. Kan?
dan dia telah dibunuh oleh dikatakan kawan dia, kan? Dan kemudian akhirnya kawan itu pun dibunuh. Orang yang bunuh itu dibunuh. Itu pun dia juga, kan? Baik, jadi antara perkara yang menyebabkan dia dibunuh digambarkan ialah kerana dia tahu rahsia. Dia tahu rahsia banyak dan dia orang yang setia dengan raja. Selepas dia mati tu, kan, maka pihak MBS nak menukar tim keselamatan bapak dia. Yang jaga bodyguard bapak dia nak tukar. Bapak dia tak nak. Saya dengar masa tu bapak dia tak nak. Dia nak orang lama juga. Cuma dah tak ada kepala dia. Kepala tak ada dah. Kepala dah potong. Selepas itulah, kan, kita melihat, mendengar kesihatan King Salman menjadi menurun. Jadi apabila kesihatan menurun sehingga bermula daripada bulan Mac tahun 2020 tadi, kan, maka dia dah tak keluar dah. Dia dah tak keluar dah daripada di khalayak ramai. King Salman sampailah ke hari ini. Jadi sebenarnya ada banyak cerita, tapi cerita ni cerita-cerita lah. Cerita-cerita ni kalau nak cerita pun susah juga. Orang cerita hear and say. Hear and say ni dia bagi ubat lah, dia bagi apa, kan. Adalah orang cakap begitu, tapi kita tak ada bukti. Tapi aneh lah, seorang raja duduk dalam istana tak keluar-keluar. Aneh. Tak keluar-keluar. Walaupun umurnya 80 lebih, 90 lebih pun, orang umur 90 lebih pun keluar. Kan, tengok kita punya bekas Perdana Menteri keluar, kan. Pergi sana pergi sini, masih lagi berjuang, kan. Bila tak dapat masuk parti yang asal UMNO, tak dapat masuk ni sebagainya, dia buat pula parti pejuang lagi. Umur dah 90 lebih. Ini orang yang biasa ni, tapi Raja Salman tak boleh keluar. Maka di sinilah kita melihat dia telah pun melakukan satu perkara yang aneh lah, aneh, pelik lah. Dan sehinggalah pada tahun 2022 ini, 2020 dia tak keluar agaknya apa yang dia bagi, kan. Ni nak cakap macam cerita orang putih yang kata bagi makan ni apa, kan. Wallahu alam lah, kita tak ada yang itu. Sehinggalah pada tahun 2020, kan, 2022, kan, pada hari ini kita dengar berita angin. Saya kata berita angin lah, khabar angin mengatakan bahawa King Salman telah pun meninggal dunia. King Salman telah pun meninggal dunia. Khabar daripada on the ground. Ni khabar angin. Cerita rakyat, dongeng rakyat. Dah sebulan King Salman meninggal dunia. Kabarnya. Sehingga ada di kalangan anak-anak raja dan keturunan dia, the house of the royal household of Saudi ni minta supaya nak jumpa King Salman. Tak dibenarkan, tak diizinkan. Jadi rumorsnya kata dia dah meninggal dunia sebulan yang lebih, kan. Jadi tuan-tuan berahmati Allah SWT, ini tak ada orang berani keluarkan berita meninggal dunia, tuan-tuan. Saya kata rumors, rumors. Jadi jangan percaya. Jangan percaya. Tapi saya cakap ni pasal orang-orang yang dekat sana cakap, itu je. Kalau tanya orang sana, dia dah begitu dah. Baik. Jadi sebab tu nak sebut kat sini, tuan-tuan rahmat Allah Ta'ala, sekiranya Allah izin benar, bahawa King Salman telah meninggal dunia, dan sekarang ini warisnya ialah raja MBS anak dia tadi, dan banyak persisihan yang kita sebut tadi, skandalnya, dengan dia punya kontroversi polisinya, dengan dia punya seksa sampai ada yang mati dan sebagainya. Ni saya tak cerita banyak lagi, dia bunuh banyak lagi, tapi kan banyaklah benda-benda yang pelik-pelik. Ulama ditangkap contohnya, kan. Jadi kita kata sekiranya Allah izin benar ini dia, ini masanya, wallahu a'lam. Mungkinkah ini zaman rijal min Madinah, laki-laki daripada Madinah itu akan timbul selepas ini.
Jadi kenapa dia tak nak umumkan kematian ayah dia? Kalau kita bila ayah dah meninggal, sekiranya ayah meninggal, umumkan, buat elok-elok semua, lepas tu jadi raja lah kan. Rupa-rupanya di kalangan royal household, di kalangan majlis, ahli-ahli majlis, orang-orang senior di dalam kerabat-kerabat raja ni, ramai yang tidak setuju. Hampir semua tidak setuju dengan MBS, tapi semua tutup mulut, takut. Tapi hampir semua tak setuju. Maksudnya apa? Sekiranya dia membuat sesuatu untuk nak pelantikkan diri dia sendiri, maka sekiranya ada seorang kata, kami nak tahu apa berlaku kepada Ben Naif, kami nak tahu apa berlaku pada orang ni, orang tu, tiba-tiba kan terbukti pula ni, maka dia akan goncang. Maka di tanah itu, maka dia pun merahsiakan apa yang sepatutnya didedahkan. Dan tuan-tuan puan-puan rahmat Allah, sekiranya Allah izin ini berlaku, maka kita kan akan berhadapan dengan kemuncak kepada kesusahan demi kesusahan. Jadi saya cakap ni bukan saya nak kata King Solomon dah meninggal, kita kena, tak ada, bukan. Saya nak sebut sini apa yang Nabi sebut kepada kita, apa yang bakal berlaku selepas perkara ni. Maka yang akan berlaku selepas ini ialah peperangan. Akan berlaku peperangan. Maknanya perbezaan pandangan di kalangan anak raja tadi, bergaduh, tentu ada yang tak setuju sebagainya. Dan akhirnya yang menang ialah orang yang beriman tadi. Maka Nabi kata selepas itu, kamu akan memerangi tanah Arab, akan berlaku peperangan di tanah Arab. Lalu Allah memberikan kemenangan, Allah bagi menang orang Islam, orang beriman. Kemudian kamu akan memerangi tanah Parsi, kamu akan pergi ke Iran, Persian. Iran akan perang pula dengan Iran. Lalu Allah memberikan kemenangan. Kemudian kamu akan memerangi Rom. Rom siapa? NATO ni. Amerika, Eropah, sebagainya. Lalu Allah memberikan kemenangan. Dan kemudian kamu akan memerangi Al-Masih Dajjal. Dan Allah berikan kemenangan. Ini hadis sahih tuan, Muslim. Jadi maknanya sekiranya Allah izin berlaku ini, maka apakah berlaku lepas ni? Perang. Dan perang ni muncak ni. Muncak. Tuan-tuan jangan takut pula. Saya bukan nak takut-takutkan. Saya nak cerita apa Nabi sebut je. Kita patut takut ke patut suka? Doktor kata suka. Kita patut suka. Kenapa suka? Walaupun susah betul susah. Tapi itu tanda-tanda lepas tu semua Allah bagi menang, umat Islam menang. Tak lama dah kata Syekh Ahmad Yasin, insya-Allah 2027 Islam akan menang. Insya-Allah 2028 kita akan bersolat berjamaah, rapat-rapat dekat Masjid Al-Aqsa. Saya sebut rapat-rapat tu kan. Masa tu dah tak ada pandemik lah. Saja bagi alasan tu. Dah boleh sembahyang rapat dah masa tu. Tak ada pandemik dah. DJ pun tak ada dah. DJ pun dah habis. Dia dah taubat masa tu. Sama. DJ dia lah. DJ tu dia lah. Bukan DJ kan. Masa tu dah bertaubat dah. Kalau dia tak bertaubat, dia teruk kan. Jadi dia bertaubat lah. Kena bertaubat. Jadi insya-Allah tuan-tuan, saya sebut ni bukan nak takut-takut dah, nak sebut sini. Nabi dah sebut dah. Dan Nabi beritahu pada sahabat-sahabat, bukan Nabi nak menakut-nakutkan sahabat-sahabat. Kan? Macam cerita hantu. Kan? Tengok cerita hantu Kak Limah. Kak Limah ke Mak Limah? Kak Limah. Menakut-nakutkan. Padahal tak takut pun. Dah last, Om Bunian punya angkara kan. Tu Melayu punya hantu. Tak betul. Dracula, zombie lah, apa-apa kan. Yang sebut sini bukan nak menakut-nakutkan, tetapi sebenarnya nak menyatakan bahawa kalau Allah izin benar inilah dia, maka sebenarnya kita dah semakin dekat dengan kemenangan. Maka genggamlah Islam tu, genggamlah iman, dakwah, tarbiyah, jihad tadi, genggam supaya kita ni tahan sikit lagi je, tak lama dah. Itu dia punya point. Dia punya point dia. Sebab tu Allah gambarkan akan berlaku. Jom kita tengok kan, apa yang Nabi sebut satu berlaku. Berlaku depan kita ni. Kan? Berlaku depan kita. Jadi bila berlaku depan kita ni,
Maka Allah nak gambarkan kita dah dekat dengan kemenangan. Lepas perang apa? Akan Dajjal. Lepas Dajjal apa? Dajjal mati. Sebab tu saya baca sekali hadis. Hadis sahih tuan-tuan, Muslim. Apa kata? Kamu akan memerangi tanah Arab. Maknanya lepas daripada bergaduh-gaduh ni, muncul ketua yang menyatukan semua. Kamu akan memerangi tanah Arab. Tanah Arab akan ada perang. Kemudian kamu menang. Kemenangan pertama bila tanah Arab dikuasai oleh umat yang beriman. Kemudian kamu akan memerangi Persia. Persia ni apa? Iran. Dan seangkatannya, sekutunya. Dan kamu akan menang, kata Allah. Rasulullah sebut. Dan kamu akan memerangi Rom. Dan kamu akan menang lawan NATO. Siapa sangka boleh menang dengan Amerika ni? Dengan Amerika, dengan Eropah. Menang. Kamu akan menang. Nampak? Jadi, Nabi kata apa? Lepas berlaku semua ni, akan berlaku perang. Tapi kamu menang. Dan akhirnya berlaku Dajjal. Dajjal keluar. Dajjal sekarang duduk sembunyi. Dia takut, dia sembunyi. Dia akan keluar dan dia akan dibunuh. Kamu akan menang. Nampak? Dah dekat dah. Jadi dekat, jangan tengok yang takut tu. Yang takut tu ujian. Macam matilah. Sakit tak mati tuan-tuan? Sakit mati ni. Macam mana sakit mati tuan-tuan? Malaikat tarik roh kita, nyawa kita ditarik macam kita tarik. Tarik. Nampak ke? Tak nampak. Ni sikit. Ni, pegang macam ni. Katakanlah badan kita, roh kita semua kan. Dia pegang daripada bawah, dia tarik. Sampai perut, dia tarik, dia rantap ini. Maka kita pun sakit sakaratul maut. Kalau kita pernah menghadap sakaratul maut, orang sakit mati ada? Tahu tak apa tanda sakaratul maut? Apa tanda orang tu tengah sakit nak mati? Tahu? Menurut pandangan orang-orang yang meneliti tentang kematian, sekurang-kurangnya ada 4 tanda orang tu sedang sakit nak mati. Maksudnya sakitnya memang nak matilah. Memang lepas tu mati insya-Allah. Jadi hari ni kita tengok mak ayah kita sakit, kita tengok keluarga sakit, kawan-kawan kita sakit. Kalau yang mati aksiden tak sempat sakit, mati terus, satu lain. Kan, itulah ini yang mati sakit, ada sakit, dia sakit sakarat. Macam mana? Nombor 1, kan, kaki dia jadi macam ni. Dia mula-mula macam ni. Kan, bayangkan kaki macam ni kan. Macam ni. Jadi kaki tu jadi macam ni kan kaki, tapak kaki tu kan. Dia jadi tegak je tu. Tegak. Jadi bila kaki tegak, maknanya malaikat dah tarik roh dia bahagian kaki. Dah tarik dah. Jadi sakit sangat tu sampai kaki dia tegak itu. Cuba kita buat. Cuba buat lama-lama. Krem kaki kita. Cuba buat lama-lama. Jadi krem. Kita tegang tu kan. Lama-lama krem. Jadi sebenarnya malaikat tengah tarik nyawa tu, roh tu di bahagian kaki. Tarik. Krem. Allahumma shalli alaihi wasallam. Yang kedua apa tanda dia? Bila naik lepas kaki ke mana? Ke mana? Ke pinggang, perut, pinggang kan. Apa tandanya? Bila nyawa dah sampai situ, dia tengah sakit tu. Tapi mungkin dia tak sebut sebab dah letih sangat. Kalau ke hospital dia tak morfin, lagi tak sebut, tidur terus. Tapi dia sakit. Sakit mati dia tak rasa. Kan? Maka kalau kita tengok dia punya pinggang belakang ni, kan ada, kalau pinggang kita kan ada macam bengkok je kan. Bila orang nak sakarat tu, pinggang dia dah leper dah. Maknanya pinggang dia tu dah tegak dengan tilam. Kalau kita nak selitkan tangan kita tak lepas. Dah kan. Jadi dah leper. Maknanya roh tengah sampai pinggang. Tengah sakarat tu. Ini contoh. Sakit tak? Sakit luar biasa. Setiap saraf kita sakit. Sampai ke pinggang. Jadi pinggang tu dia jadi leper macam tu. Jadi rata atas katil. So kita cuba masukkan tangan kita dekat antara pinggang, tak boleh masuk dah. Kalau kita baring kan ada ruang sikit kan, bengkok sikit kan. Cuba baring sekali. Kalau dah leper tu dia dah dekat kan. Kan. Cuba tengok sekali kan. Cuba kawan-kawan sekali baring. Adik-adik kan, anak kan. Baring ada melentang itu, cuba masuk tangan. Boleh lagi. Kalau boleh lagi tu, dia ada nyawa lagi lah. Ada can lagi lah. Tapi kalau dah tak boleh masuk tu, dah leper tu, dah sakarat, tengah sakarat. Jadi itu tanda. Jadi bila kita tengok itu, kita tahu tengah sakit.
kita pun hajarlah dia. Contoh. Kan. Kemudian lepas tu sampai ke halkum, dia akan berhenti sekejap. Dia tarik ke halkum, dia berhenti sekejap. Berhenti sekejap. Supaya kita boleh mengucap. Orang yang tak boleh mengucap, tak selalu sebut la ilaha illallah, tak boleh mengucap. Kena amalkan zikir la ilaha illallah, banyakkan la ilaha illallah, banyakkan syahadah. Bila sampai sini ni, orang yang tak boleh ni dah tak boleh. Ni tanda, ni antara 4 tanda besar. Jadi apabila dah sampai sini ni, contohnya, maka hidung ni akan turun. Hidung ni akan turun. Turun ke bawah. Kalau mancung tu turun sikit, nampak dia turun sikit. Dia turun. Itu maknanya dah ni lah. Dah nak habis betul lah. Kan? Kemudian telinga dia lepas tu naik sampai dah lepas ni. Telinga ni kan antara ni apa anak telinga? Anak telinga ni, ke cuping anak. Yang bawah ni panggil apa? Cuping semua. Anak telinga dalam ni kan. Yang dalam ni anak telinga. Yang bawah ni apa? Tempat taruk ni, tempat taruk anting-anting tu. Jadi orang yang nak meninggal, telinganya jatuh. Maknanya anting ni, tempat ni, daging ni akan melekat ke dia punya pipi dia. Bukan pipi lah, kat belakang ni. Kat geraham dia ni, kat ni. Dia melekat, dia jadi melepeh gitu. Jadi bila kita tengok mak ayah kita dah mula tu, dah sakaratul maut, dia tengah sakit, maka kita dah mula ajar, talkinkan dia syahadah. Jadi ini contoh. Sakit tak sakit? Kalau berlaku, berlaku. Tapi kita tak boleh elak. Dah sampai waktu ajal. Kan? Kalau tanda nak mati, jangan pula tanda mati. Tanda kita nak mati. Ni kita cerita sikit lah pasal mati tu. Pasal malam ni nak buat qaimul lail. Jadi kena bangun malam lah. Yang pertama sekali, tanda mati antaranya 100 hari kurang lebih. 100 hari badan kita sejuk. Badan kita rasa sejuk. 100 hari sebelum 100 hari lepas 100 hari tu, maknanya badan kita sejuk, rasa sejuk je. Rasa sejuk je. Ada siapa-siapa sejuk ni? Ada. Semua panas. 100 hari. Lepas 100 hari tu 42 hari. Perut kita akan rasa macam naik turun, berombak-ombak. Kita macam rasa tak sedap perut, naik turun perut. Itu dah lebih kurang 42 hari. Naik turun lebih kurang. Ni tak semua orang kena. Kebanyakan. Tak semua orang jadi ni, kebanyakan. Jadi naik turun, rasa perut kita macam sedap. Lebih kurang 42 hari, lebih kurang. Kemudian tanda yang ketiga, dah dekat sekat mati ni. Lepas perut apa? Dia naik atas. Kening kita ni rasa macam berdenyut-denyut. Ni 3 hari. Kalau kening kita sakit berdenyut-denyut sakit. Gitu kan? Kurang lebih 3 hari. 3 hari lagi. Ada rasa sakit kening tak? Ada. Tak, ni tak semua orang, tapi kebanyakan orang. Kemudian yang last sekali, umbun-umbun kita ni sakit. Berdenyut-denyut kat umbun-umbun ni. Macam kena migraine kan. Berdenyut-denyut ni. Hak ini, kalau kita kena hari ni, insya-Allah esok asar meninggal dunia. Sehari lah lebih kurang, tak sampai. Sehari lah kata. Ni tanda-tanda. Kalau umbun-umbun sakit, tanda. Takut tak? Kalau orang sakit umbun-umbun takut lah besok meninggal kan. Jangan takut. Nabi sebut benda ni, ulama sebut bukan supaya kita takut. Supaya kita bersiap, bersedia, bukan supaya takut. Kan? Nabi ingatkan mati, bukan supaya kita takut mati, tak. Mati ni pintu nak jumpa Allah ni. Siapa nak jumpa Allah? Rindu kat Allah, mesti mati dulu. Tak boleh. Siapa yang tak nak mati, kan? Tak boleh, mesti mati. Kullu nafsin za'iqatul maut, semua akan mati. Ini contoh. Benda menakutkan ni, tapi kita kena lawan, kena hadap, kita kena menghadap. Macam juga peperangan, kita kena menghadap. Tak boleh cuma menghadap dengan iman ataupun menghadap dengan kufur. Kita menghadap, kena menghadap. Sebab tu dia sebut peperangan semua tu, kita kena menghadap. Nabi sebut
Jadi bila Nabi sebut berlaku depan kita peristiwa-peristiwa ini, maka kita jadikan, oh benarnya, benar Rasulullah, maknanya dah dapat. Maka bukan kita nak takut, kita makin berani dan makin seronok. Sebab hadis tadi tu Nabi kata apa? Kemenangan, perang, kemenangan. Jadi dah sebut kat sini. Berlaku. Kan? Sebab tu Nabi sebut kemenangan. Sebab apa? Bukan nak takut kan? Nabi sebut perang. Memang perang susah. Memang kita mungkin susah dan sebagainya, tapi menang. Jangan tengok yang susah. Susah tu ujian. Nak sabar, nak bersiap, nak bersedia. Tak bersedia. Siapa nak tahu tarikh mati macam mana? Tarikh mati kita tahu macam mana? Tarikh mati kita ni insya-Allah kan bermula dengan hari jadi kita. Tarikh lahir kita. Katakanlah tarikh lahir kita 4 bulan 2. Saya lah 4 bulan 2. Oh dekat dah ni. Maka 4 bulan 2 tu 15 hari sebelum, 15 hari selepas. Itu tarikh mati kita insya-Allah. Sebab tu kalau masa nak dekat-dekat hari jadi, jangan bawa kereta laju. Bawa dengan zikrullah, tenang. Sebab tu kalau ada orang bawa laju-laju, dia kena ingatkan. Macam tadilah, bawa laju sungguh 140 Myvi je kan. Kalau Civic tu tahan sikit, stability kan. Kerana Myvi 140 nak kejarkan sebelum ke 11 ni kan. Ni tarikh mati dalam lingkungan tarikh mati ni. Jadi tarikh mati, tarikh lahir kita 15 hari sebelum, 15 hari selepas. Jadi antara tu adalah tarikh mati kita. So siapa yang dekat dengan tarikh mati, maka janganlah menyambut hari jadi dengan lilin dan dengan kek. Siapa yang sambut dengan lilin dengan kek tu, banyak dia menyembah api. Contoh lilin tu kan api. Happy birthday to you kan. Kan api tu. Sambutlah dengan doa selamat, panggil Ustaz Nafi, baca doa. Ustaz Nafi kat sini, tapi dia tak ada malam ni. Kita puji dia sikit sekali. Dia hidupkan Quran kat sini. Panggil Ustaz Osama kita. Ustaz Osama sedar tak sedar tu? Kocok sangat dia. Kocok jadi tarikh mati. Jadi kalau sampai tarikh mati kita 15 hari sebelum hari jadi, 15 hari selepas. Kalau dah lepas mari, alhamdulillah, ada setahun lagi aku nak tunggu. Kurang lebih macam itulah. So, siapa orang hari jadi bulan 2 ni? Dah dekat lah. Maknanya macam contohnya abang Ali yang meninggal dunia kan. Hari dia meninggal dia tu, hari lahir dia. Hari lahir dia meninggal. Betul-betul hari lahir dia. Rasulullah pun hari lahir dia. Ni kebanyakan yang begitu. Jadi para ulama kita dia mengkaji, dia tengok. Cuba tengok. Cubalah kan. Cuba buat analisis sikit. Mungkin doktor boleh buat analisis sikit lah. Tengok. Kita buat depan-depan. Jadi kalau gitu pada dia, ni sekarang macam contoh kan, hari jadi kan. Saya pun tak dekat dah, tak lama dah ni, insya-Allah kan, hari lahir kan. Macam mana tiap-tiap malam kena bertaubat. Kena jagalah. Bukan kita takut. Bukan Allah beritahu kita, bagi tanda-tanda supaya kita takut. Akhir zaman macam itu, takut, bencana takut. Semua cerita takut aja. Kan? Ni nak tsunami, ada hantar mesej kat saya. Ustaz cakap ada tsunami bulan 2 ni Ustaz. Macam mana Ustaz bulan 2 nak tsunami? Mana kena? KL kena tak? Johor kena tak? Sudah, saya jadi nak jumpa belalang pula. Bukan macam gitu. Bukan takut, bersedia dengan iman. Bersedia dengan iman. Nak kena yakin, bersedia dengan yang lain-lain juga. Sebab Allah perintah. Allah perintah. Minta maaf lah siapa yang ada kek masa hari jadi, ada tahu lilin kan. Tak maaf lah. Tapi memang betul, jangan. Rupa-rupanya tarikh lahir tu tarikh mati kita. Tengah tiup-tiup, makan kek tersengkak, meninggal dunia. Jadi masa tarikh lahir tu kita doa selamat, minta ke Allah keampunan, taubat. Patutnya macam itu. Ni dah kisah mati dah ni. Dia nak sebut sini, Nabi sebut akan berlaku sekian benda yang menakutkan kita kan. Bukan supaya kita takut, tapi supaya kita bersedia. Ini kefahaman yang betul. Ini perasaan yang betul. Baru kita kuat, baru orang beriman kuat. Kau tak takutlah. Kita katakan. Kan?
dalam rumah tu ada hantu, kata orang tu. Ada hantu apa? Pocong ada, pontianak ada, semua ada. Jadi orang cakap dengan kita tu, kita takut tak masuk rumah? Jangan takut, masuk rumah. Jumpa pocong, kan? Kau keluar, ni rumah aku, keluar, sudah keluar. Macam itu je, kan? Jadi amaran-amaran supaya kita bersedia begitu. Baik, kemudian apa persiapan kita? Alamak, sebelah dah. Persiapan kita. Jadi bila kita melihat ini, ni tak masuk Dajjal, tak masuk lagi. Zionis pun tak masuk lagi. Kemudian ikut, insya-Allah. Malam ni tak boleh cerita Zionis. Lagi tak tidur, kan? Jadi persiapan kita bila kita melihat bahawa sekiranya Allah izin apa yang disebutkan tadi itu, kan, menepati apa yang Nabi sebut, maknanya inilah masanya begitu. Inilah masanya. Maka wajib kita persiapkan diri kita. Apa persiapan kita? Kita hendaklah mempersiapkan diri kita untuk bergabung dengan individu-individu yang beriman, individu-individu yang Islam, individu yang beribadah, yang berakhlak, yang berukhuwah. Kita mesti bersiap sedia untuk bergabung dengan orang-orang yang saleh. Ini perasaan umumnya begitu. Jangan fikir seorang-seorang dah. Aku nak selamat seorang-seorang, aku ni terror seorang-seorang. Jangan fikir begitu. Kita kena membentuk taifah, kelompok-kelompok yang zahirin, yang akan diberikan kemenangan. Jadi maknanya bila tahu hal ni, bukannya kita lagi bergaduh, kan? Bukan lagi kita, jamaah aku paling best, taifah aku paling kuat. Jangan kita membangga-banggakan diri kita pula. Kita ujub. Ujubnya ada dua juga. Satu ujub diri kita, dua ujub dengan jamaah kita. Kita ujub, aku yang paling best. Padahal kita memerlukan sahabat-sahabat yang lain daripada jamaah yang lain, kelompok yang lain, sama-sama nak melengkapi. Jadi kita kena bersatu, berkasih sayang. Berkasih sayang. Sebab tu wajib kita cuba berlapang dada dengan semua perkara yang kita tak setuju. Kita kena berlapang dada. Jangan bergaduh dah. Aku ni akidah yang benar, engkau ni akidah sesat. Kita mentuduh dia sesat. Aku ibadah paling baik. Kita jangan. Sekarang ni musuh kita lebih besar daripada keegoan kita. So yang nombor satu, untuk kita mempersiapkan diri kita ini, kita kena mentauhidkan Allah. Nombor satu, persiapan untuk mentauhidkan Allah. Apa maksud mentauhidkan Allah ni? Dia ada rukun-rukun dia, kan, iaitu kita menghayati kalimah syahadah. Kalimah syahadah tu kita hidupkan dalam kehidupan kita. Nombor satu, kita kena hidupkan kalimah syahadah ni. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu nombor satu. Apa rukun-rukunnya? Apa perkara yang membatalkan syahadah? Kita kena tengok ni. Sebab apa? Kita takut. Kita tunggu Imam Mahdi, tetapi syahadah kita rosak. Syahadah kita rosak. Wa'izbillah min zalik. Imam Mahdi perang kita pula. Nombor satu, mentauhidkan Allah. Macam mana nak mentauhidkan Allah? Kita melatih mengenal Allah. Ma'rifatullah. Ma'rifatullah dengan kita mentauhidkan af'al Allah, mentauhidkan sifat Allah, mentauhidkan zat Allah, nama Allah, zat Allah. Kita mentauhidkan Allah. Bila kita mentauhidkan Allah, baru kita boleh mengenal Allah. Macam mana nak mentauhidkan Allah? Kita tidak akan boleh mentauhidkan Allah kecuali kita mesti membersihkan hati kita. Hati kena bersih. Jangan hati kotor. Macam mana nak bersihkan hati? Tengok dosa kita. Sebab tu perkara yang pertama, nak mentauhidkan Allah mesti bertaubat. At-taibun, menjadi orang yang bertaubat. Ini contoh lah. Dia banyak lagi, tapi contoh sebut kat sini. Maknanya kita kena mentauhidkan Allah. Nombor satu. Bila kita mentauhidkan Allah, maka itulah perjalanan pertama. Sebab tu kita kena kenal Allah, mentauhidkan Allah. Apa maksud mentauhidkan Allah dari sudut zikir? Contohnya, kita kata saya berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kita zikirlah, kan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi kita membaca zikir, kita solat, kita puasa dengan keadaan kita mengenal sifat Allah, mengenal perbuatan Allah, sifat Allah, zat Allah. Kita kenal. Macam mana? Kena belajarlah, kena ada ilmu.
Sebab tu nombor satu ni mesti ada ilmu, yang nombor dua kena ada zikrullah. Dua ni kena ada ni. Zikir kena ada, ilmu kena ada. Ini minimal nak membersihkan hati kita. Mesti ada zikir, ilmu dan zikir. Zikir dan ilmu. Yang kedua, kita mesti mentauhidkan Islam. Maknanya kita ambil Islam saja. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Islam saja. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala min. Yang lain Islam aku tak terima. Islam yang mana satu? Islam yang tak bercampur-campur. Nombor dua ialah mentauhidkan din kita. Kita ambil satu je, jangan banyak-banyak. Itu maksudnya mengesakan din. Bukanlah kita kata maksud mengesakan macam Allah mengesa, kita mengambil Islam saja. Jadi Islam ni apa maksud kita mengambil Islam? Apa makna mengambil Islam? Bukan saja kita ikut apa yang Allah suruh, tetapi kita kena tinggalkan jahiliyah. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, sanggup tinggalkan riba? Sanggup tinggalkan riba? Kalau masih sayang dengan riba, maknanya kita tak ready nak ambil Islam ni. Belum ready, belum bersedia. Kena tinggalkan benda yang Allah haramkan. Sanggup tinggalkan game yang mengharamkan kita, yang diharamkan, yang lalaikan kita? Sanggup tak? Kalau tak sanggup, belum lagi. Jadi maksud ambil Islam bukannya kita semayang puasa je. Kita kena tinggal benda yang Allah tak suka tu. Jahiliyah kena tinggal. Ini kena tengok. Jadi sebab tu dosa kita, sanggup tinggalkan dosa kita tak? Ada dosa tak? Ada. Banyak ke sikit? Banyak. Habis kalau kita tak buang dosa kita, dosa itulah yang akan menjadikan apa? Menjadikan Dajjal, setan semua masuk kat situ. Masuk. Kita habis semayang, puasa. Kita tahu, akhir zaman ni tahu. Hafal semua. Pandangan Imran Hussein, hafal. Pandangan Ustaz Zulkifli, Ustaz Rahmat, Ustaz Auni, Ustaz siapa lagi? Semualah. Hafal semua. Cerita tahu. Tapi dosa tak boleh tinggalkan. Sama macam kita tak tahu. Kan? Kita kata saya ni Islam, tapi saya tak boleh tinggalkan jahiliah. Sama macam saya ni tak tahu Islam. Macam itulah. Jadi hakikatnya mentauhidkan Islam maknanya bukan hanya kita nak buat apa yang syariat tadi tu, tapi kita nak tinggalkan jahiliah. Jahiliah ni bukan cakap apa dia mencuri apa tu, itu dosa. Jahiliah ni sistem semua sekali, kehidupan. Jadi kalau kita sanggup meninggalkan jahiliah, menegakkan Islam, maka kita sanggup bersama dengan Al-Mahdiyin, Imam Mahdi. Nak keluar lah ni. Kalau Allah izin benarlah meninggal dunia dah tu, tiba-tiba dia hidup pula kan. Tak tahulah. Kalau dia meninggal dunia dan inilah masanya, Allah izin inilah dia, maka dah dekat sangat. Maka kita kena bersedia tinggalkan dosa. Apa dosa kita? Suka mengumpat, contoh tu dosa. Sistem sekular, belajar sekular, liberal, pandangan liberal, ambil liberal. Liberal maknanya ambil apa saja, bebas. Okey, yang ketiga, persiapan kita untuk hidup bersama Al-Quran dan manhaj tarbiyahnya. Yang ketiga, mesti kita kembali kepada Al-Quran dan manhaj tarbiyah. Manhaj ni apa? Sistem pendidikan dia. Bukan baca Quran sahaja, kita kena nak mendidik diri kita dengan Al-Quran. Bermula dengan baca, tak apa, baca dulu. Lepas baca, tengok makna pula. Lepas tengok makna, cuba faham-faham. Lepas tu cuba amal. Lepas tu, sampaikan pula. Begitu kan? Peringkat-peringkat. Yang ketiga ni dengan Quran. Bila kata Quran, maka automatik hadis kena ada kat situ. Jangan Quran je tolak hadis. Dia kata hadis ni tak maksum. Tak maksum. Apa kata maksum? Tidak terpelihara. Quran je terpelihara kan. Contoh dia kata kan, tak payah ambil hadis. Tak, salah. Allah perintah kita ikut Rasul. Kan? Kena ambil hadis. Wajib ambil hadis ni. Jadi sebab tu dah sebut kat sini. Kan? Maksud dia kata manhaj Quran termasuk hadis. Termasuk ijma' sahabat. Ijma' sahabat. Ijma' ni maknanya kesepakatan sahabat. Ijma' ulama' kena ambil. Ijma' ulama' bukan jumhur ulama'. Tapi ulama' ni kena tahu ulama' yang macam mana. Ulama' usuk ke?
kan, ataupun ular dalam semak, gitu kan. Ada juga. Kemudian yang keempat, lima saya nak sebut sini persiapan. Yang keempat, hidup bersama taifah dakwah wa tarbiyah. Hidup bersama perjuangan dakwah dan tarbiyah. Maknanya nak hidup dengan manhaj Quran seorang-seorang tak boleh, dia kena ada dakwah, dia kena tarbiyah juga, tak boleh. Sebab tu kalau kita apa-apa pun kita kena bersama dengan kelompok yang buat dakwah, buat tarbiyah. Dan kemudian itulah perjuangan, jihad, menegakkan Islam. Itu yang keempat. Maknanya kita wajib menegakkan ukhuwah lillah fillah. Wajib kita kasih sayang sama kita, bersaudara. Jadi ukhuwah ni bukan sunat, wajib. Kadang-kadang Allah uji kita kan, sahabat kita terkasar bahasa kat kita, gurau terlebih-lebih kadang-kadang. Dia sayang kat kita, tapi oleh kerana jahiliah ada lagi, dia gurau lebih-lebih. Jadi kita maafkan, jangan terkasar hati. Ada orang yang sayang kat kita tu dah istimewa dah. Siapa yang sayang kat kita, kalau kita sayang kat Allah, Allah akan datangkan orang yang sayang kat Allah pada kita. Dia pun sayang kita juga, kita pun sayang dia juga. Jadi untuk yang keempat ini, kita nak mempersiapkan diri kita, nak latih diri kita, jangan fikir seorang-seorang, kena hidup bersama-sama, berukhuwah, berkasih sayang. Yang seorang ni jenis banyak cakap, yang seorang ni jenis tak cakap langsung. Yang seorang ni jenis tengok dan cakap, Yang seorang ni tak tengok, tapi cakap juga. Ada juga macam-macam jenis manusia. Yang seorang kasar bahasa dia, yang seorang lembut sikit. Kalau Johor kasar lembut. Johor ni biasa sikit biasa. Kalau orang Melaka kasar sikit kan. Saya pergi Melaka itu kasar sikit kan. Tapi tak boleh kecil hati. Kena sabar, sebab dia sahabat kita, dia sama mukmin, sama-sama nak masuk syurga, kena sayang. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman kalau tak sayang saudara kita macam mana sayang diri kita sendiri. Tak sempurna iman maknanya semayanglah satu hari 1000 rakaat baca Quran, khatam satu hari satu kali khatam contohnya. Kita buat macam-macam, tapi kita dengan saudara kita berdengki, kita dengan saudara kita iri hati, ada dendam. Maknanya iman kita tak akan sempurna. Apa contoh dendam? Kita tak boleh padam marah kita kat dia. Dia ada buat jahat kat kita, dia buat salah kat kita, dia aniaya kita, dia zalim kita, kita marah kat dia, kita tak boleh padam kemarahan. Masih lagi rasa marah kat dia. Ya aku tak boleh, tengok muka dia, aku tak boleh lah, aku tak boleh. Itu dendam. Dendam ni dosa. Dengki, tengok, dia ni bagus, dia buat semua, dia boleh buat, all rounder kan. Dia boleh cuci, dia boleh panjat, dia boleh buat pengurusan, dia boleh buat jadual, semua dia boleh buat, all rounder. Kita dengki dengan dia, aku tak boleh buat apa-apa. Dengki pun dosa juga. Ini tak ada kaitan dengan siapa-siapa yang ada di mana-mana kan. Ini contoh je kan. Jadi sebab kat sini, yang keempat, persiapan untuk berukhuwah lillah fillah, berjuang bersama taifah tadi. Kalau kita tak bersedia untuk bersahabat, maka kita tak bersedia untuk bangkit di akhir zaman. Tak bersedia. Kita tak bersedia lagi. Janganlah kita kata aku ni kan. Tapi kita tak bersedia. Kita kena ada persiapan untuk berkasih sayang sesama sahabat-sahabat kita. Dan yang terakhir sekali, yang kelima ialah persiapan untuk ar-ribat, bangkit. Ar-ribat fi sabilillah. Maksudnya bersiap bila masa dipanggil kita pergi. Lengkap tak lengkap pergi. Tiba-tiba kita dengar kan ada orang gaduh-gaduh dekat Saudi. Kemudian lepas tu tiba-tiba kita dengar pula kan ada tentera-tentera daripada Syam nak pergi ke Mekah, tenggelam kat Baidah, maka itu tanda. Maka ketika itu kata Rasulullah SAW, pergilah, berjanji setia kan dia ada khalifatullah, dia khalifah. Itu tanda, ni hadis sahih. Jadi kita buat apa? Pergi, yang boleh pergi. Sebab tu sebelum berlaku demikian, carilah jalan untuk pergi ke Syam dan sekitarnya. Supaya mudah nak masuk ke Mekah, nak bersama dengan Al-Mahdiin. Jadi kita tengok ini persiapan. Kalau tak macam sekarang kan, saya sebut ni kan, kalau Allah izin betul lah, inilah maksud hadis tadi, inilah peristiwa ni, inilah maksud hadis. Kalau Allah izin betul, maka tak lama lagi keluar seorang yang akan memimpin
Masa tu kita berpecah-pecah semua. Pecah-pecah. Masa tu kemuncak perpecahan. Umat Islam kemuncak perpecahan. Kemuncak kesusahan. Fitnahnya berlapis-lapis. Macam tikar. Kita anyam tikar tu berlapis-lapis. Kalau tidak berlubang-lubang. Berlapis-lapis. Kita menganyam tikar. Macam anyam ketupat kan. Berlapis-lapis. Jadi ujian berlapis-lapis. Jadi itulah tuan-tuan, perempuan. Ada 5 benda ni. Persiapan. Jadi insya-Allah kalau ada kesempatan kita sambung untuk masa-masa yang akan datang. Mungkin kalau besok lusa ke. InsyaAllah mungkin hari raya Cina, raya Cina, tahun baru Cina, bukan raya Cina, tahun baru Cina ni. Mungkin kita akan ada program Zoom. InsyaAllah malam, Senin malam, Senin malam tak boleh. Selasa malam ke, tengoklah. Kalau ada kesempatan, siapa yang boleh join, kita akan bincang tentang beberapa perkara yang khusus sikit dalam Zoom. Secara kita ada tempat lebih kurang 500 orang. Siapa boleh masuk-masuklah insya-Allah. So itulah insya-Allah sekian sebanyak tentang apa yang mungkin sempat untuk kita bincang pada malam ni. Satu hadis last hadis. Nabi SAW telah bersabda satu hadis ni, musuh akan berhimpun. Aduun yajma'un. Musuh akan berhimpun. Ni nak menakutkan lagi ni, bukan, nak mempersiapkan diri kita. Li ahli Islam wa yajma'. Orang Islam pun akan berhimpun juga. Dengar ni. Musuh akan berhimpun, orang Islam pun akan berhimpun juga. Wa yajma'u lahum ahlul Islam, dengan orang Islam. Jadi orang musuh akan berjamaah. Orang Islam pun akan berjamaah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang tak nak berjamaah, dia akan masuk sama ada Islam ataupun ghairal Islam. Ini yang penting ni. Hadis ni. Qultu Rum ya Rasulullah. Tak ni. Adakah engkau maksudkan itu Rum ya Rasulullah, musuh tadi? Rum ni NATO, US sebagainya lah. Dajjal punya geng lah kan. Ya, kata Rasul. Ya. Naam. Dan kemudian Nabi kata pada saat itu ramai orang Islam akan berpaling, tidak sanggup bersama berperang. Ramai akan berpaling kerana dahsyatnya peperangan masa itu. Subhanallah. Jadi ramai yang akan berpaling ni. Jadi kita bimbang kita ni di mana kan? Jadi sehingga kan dikata sini, orang-orang Islam akan mengikat janji bersama mereka, berbai'ah, berjanji setia untuk hidup bersama, mati bersama. Sampai peringkat tu. Jadi janji umat Islam akhir zaman ni bukan setakat janji kita datang pukul berapa, kita buat kerja sama-sama, kita baca Quran sama-sama. Tak. Janji hidup sama, mati sama. Tu janji tu akhir zaman punya perhimpunan Islam tadi. Dan mereka tidak akan pulang melainkan menang. Bila dah berkumpul tu tak akan balik, tak akan pulang melainkan mereka menang. Allah bagi menang. Kalau tak menang, mereka mati masa ajal, maka dia menang, syahid fi sabilillah. Subhanallah. Ini hadis Muslim tuan-tuan. Nak sebut sini persiapan yang saya sebut 5 persiapan tu memang kena buat. Jadi kita kena ada ukhuwah, kena ada sahabat. Jangan duduk seorang-seorang. Kita duduk kat mana? UK, duduk kat Rusia, duduk kat Melbourne, duduk kat Australia, ada kawan kita dari Australia. Sebagian kawan-kawan kita daripada Indonesia pun ada. Kita kena ada jamaah ni. Jamaah ni siapa? Jangan kena mendaftar, lulus baru jadi jamaah dah. Jamaah ni ikatan hati, jiwa, ukhuwah ni. Itu jamaah. Yang berdasarkan iman Islam, berdasarkan kepada perjuangan. Jamaah. Hak ni ahli syurga. Jadi Nabi sebut akan berhimpun. Orang Islam akan berhimpun, orang kufur, musuh akan berhimpun. Dua-dua ni, kelompok ni. Kemudian orang Islam ramai yang berpaling, kata Nabi SAW. Berpaling bersama musuh. Maka sehingga mereka berjanji, terpaksa berjanji setia. Sebab nak sama-sama yakinkan ni, kita ni sama-sama susah, sama-sama senang, sama-sama hidup, mati. Macam gitu. Ni bukan saya sebut lah. Hadis Muslim. Jadi supaya kita lebih berani bersama menghadapan dengan Allah, berhadapan dengan apa yang Allah hadapkan kita kena hadaplah, insya-Allah. Jadi insya-Allah bila kita sampai ada peluang kita akan sambung lagi. Kita akan bincanglah tajuk-tajuk yang lain sikit. Saya nak cerita sikit tentang Johor ni nak PRN ni. Nak PRN ni saya nak kena cerita sikit tentang politik ni supaya
Orang kita ni nampak politik sebenarnya Islam macam mana. Politik ni bukan politik kepartian. Politik ialah politik untuk menegakkan al-haq, kebenaran. Tak kira lah parti apa, mesti tegakkan al-haq. Jadi tengok kan, dia orang punya siapa yang berwibawa untuk menegakkan al-haq. Kalau YB kita tanya kan, YB datang kan, nak kempen ni orang Johor, khas orang Johor ni, nak PRN ni. Tak soalan nombor satu. Kan? Soalan nombor satu. Kalau YB ada masalah, YB buat apa? Jangan tanya masalah rakyat. Jangan tanya masalah saya. Tak. Saya tanya, kalau YB ada masalah, YB buat apa? Tengok jawapan dia apa. Skema kan. Skema jawapan. Nombor satu. Kalau dia kata, kalau saya ada masalah, nombor satu, saya minta ke Allah. Saya bangun malam, minta ke Allah. Hak itu, pilih dia. Tapi kalau dia nyamar-nyamar kan, tengok, muka tak semayang kan. Jangan pilih orang tak semayang. Jangan pilih orang tak semayang. Pilih orang semayang lah. Tengok dia. Kalau tanya soalan ni dah bocor, jawapan ni dah bocor kan. So tengok, bangun malam tak dia? Tengok, dia jaga tak solat? Solat jaga, berjemaah tak? Tanya dengan dia punya kan, orang yang kenal dengan dia. YB ni solat tak? Solat. Jangan tanya penyokong dia. Tanya orang yang kan, yang musuh dia. Dia tak solat. Tahu kan. Tanya orang yang adil lah, orang adil. Jadi tanya nombor satu, kalau ada masalah, semayang apa? Semayang malam tak? Sebab pemimpin mesti berhadapan masalah. Mesti ada masalah pemimpin. Jadi bila ada masalah, nak buat apa? Kalau dia kata, saya fikir, saya akan panggil pakar-pakar, saya akan ini, maknanya dia bergantung dengan makhluk. Tinggalkan dia. Kita ambil orang bergantung dengan makhluk, buat apa? Kalau dia kata, saya ni kalau ada masalah ni, nombor satu, saya akan duduk kejap, saya minta ke Allah, betul saya sembahyang 2 rakaat. Dia beriman lah. Ambil iman, beriman. Tak kira parti apa. Tapi mesti benar lah, bukan berlakon. Kalau berlakon, tak payah. Tak mana. Nanti kita cerita pasal PRN nanti. Ini contohnya. Contoh. Jadi kita akan cerita sikit, Johor macam mana. Biar Johor lebih baik daripada Melaka. Orang Melaka, dijangka ni tak ramai turun mengundi ni. Kita jangka, tak ramai turun. Kenapa tak ramai? Nombor satu, kan, takut kepada COVID-19. Sekarang ni dah sampai Omicron. Tak lama lagi, Megatron. Megatron keluar je, habis. Tak berani langsung. Sekarang ni tak berani. Kenapa takut dengan Omicron ke Megatron apa kan? Salah akidah kita. Itu memang betul. Dia buat analisa lah. Saya sebut je analisa dia orang. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, kelemahan kita, mudah-mudahan Allah beri hidayah petunjuk kepada kita, mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk dalam golongan orang yang mendapat hidayah petunjuk di akhir zaman, al-mahdiyin. Aku li qouli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. InsyaAllah kita baca doa rabitah sama-sama insyaAllah. Doa rabitah ni kita bayangkan wajah-wajah. Siapa yang nak bayang wajah? Wajah keluarga kita, mak ayah kita, wajah anak-anak kita dan sebagainya. Kemudian kita bayangkan juga kalau boleh, kan, seolah-olah kita berhadapan dengan Rasulullah SAW. Rasulullah tak ada depan kita, tapi kita bayangkan aja kita seolah berhadapan dengan dia, kita beradab dengan dia, kita sayang kat dia, kita rendah diri kat dia kan. Ini masuk rabitah. Kemudian ulama-ulama yang mengikutnya, yang tuan-tuan guru kita bayangkan, bayang dalam rangka kasih sayang. Bukan bayang dalam rangka memuliakan, bukan. Dalam rangka tabarok. Tabarok ni nak mendapatkan barakah. Dalam rangka taqarrub, nak dekat dengan Allah, sebab dia orang Allah sayang kat dia kan. Kita pun nak sayang kat Allah juga. Jadi mudah-mudahan bila kita sayang kat orang yang Allah sayang, kita dapat juga dekat dengan Allah. Mudah-mudahan gitulah. Bukan dalam rangka untuk memuliakan dia sebagai agung Tuhan, bukan. Macam kita nak bayangkan anak kita lah, takkan kita kata anak kita lebih mulia kita, tak. Kasih sayang. Itu rabitah. Kemudian kita rendahkan diri kita. Mudah-mudahan Allah menerima doa kita insya-Allah. Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik
وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك فاثق اللهم رابطتها وأدمتها واهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجمل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على شاءتك في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى الجهاد في سبيلك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اختم علينا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا اللهم اجعلنا من المتقين حقا اللهم اجعلنا من المحسنين حقا اللهم اجعلنا من المقربين اللهم اجعلنا من الواصلين اللهم اجعلنا من العارفين اللهم اجعلنا من المحبين اللهم اجعلنا صديقين والشهداء والصالحين اللهم اجعلنا من المهديين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته